ialah bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2014 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang. Dan masalah bahawa usul di atas nama Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan di dalam aturan urusan mesyuarat ini diedarkan kepada jawatankuasa sebuah-buah majlis sekarang. Kedua-dua masalah tersebut terbuka untuk dibahas. Sebelum saya jemput Yang Berhormat Perkhidmatan PAU untuk melicinkan perjalanan perbahasan kita ada masa perbahasan di peringkat dasar adalah 6 hari dan Yang Berhormat Menteri akan menjawab selama 3 hari. Oleh itu kita mencadangkan lebih kurang 90 minit kurang lebih kepada Ketua Pembangkang. Dan selepas kepada Ketua Pembangkang kita jemput Wakil Rakyat Yang Berhormat daripada Barisan Nasional juga 90 minit dan selepas itu ahli-ahli Yang Berhormat lain 30 minit. Jadi saya jemput Perkhidmatan PAU. Sila. Terima kasih Kursi, dan izinkan saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan kerana membentangkan belanjawan bajet 2014 pada hari Jumaat yang lalu. Kita telah meneliti ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan, didapati beberapa istilah terus digunakan yang pastinya menakjubkan. Menteri Kewangan membicarakan soal transformasi, tetapi pendekatan belanjawan masih terikat dengan kerangka lama. Ini isu pokok yang mau kami berikan perhatian. Kerangka pembangunan harus seutuhnya manusiawi. Firman Allah SWT dalam Al-Baqarah 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil its wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan cara yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu rasuah kepada para penguasa kerana memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa ketika kamu mengetahui salahnya. Bajet Barisan Nasional diramalkan akan mengakibatkan pengurangan defisit kepada 3.5% KDNK. Dari segi angka itu boleh kita sambut positif, walaupun memperincikannya itu akan menimbulkan kebimbangan kerana tidak ada usaha, tidak ada kenyataan tegas selain dari penubuhan jawatankuasa di bawah KSN untuk menangani masalah rasuah, ketirisan dan pembaziran yang disebut dengan tegas dalam laporan Ketua Audit Negara tahun demi tahun dan dalam laporan terbaru sangat membimbangkan. Dalam bajet BN, perbelanjaan pengurusan negara naik kepada 216.2 bilion ringgit 2013 kepada 217.6 bilion ringgit 2014. Perbelanjaan pembangunan terus dikurangkan kepada 45.1 bilion 2013 kepada 44.5 bilion ringgit 2014. Pengurangan ini sekali lagi membimbangkan kerana ada trend untuk kita menyaksikan perbelanjaan pembangunan itu terus menurun. Perbelanjaan subsidi untuk rakyat juga menurun secara mendadak sebanyak 7.3 bilion. Dan seterusnya cengkaman keuangan rakyat ditambah melalui GST pada kadar 6% mulai 2015. GST
disebut sebagai cukai regresif, melebarkan kesenjangan pendapatan di antara kaya miskin. Dan ini disentuh oleh Menteri sebagai bahan kempen Sungai Limau. Saya oleh yang demikian akan merujuk kepada laporan UNCTAD, laporan pakar-pakar ekonomi termasuk Stiglitz, yang mempersoal dan mempertikai kebijaksanaan negara-negara berkembang, terutama negara yang meningkat maju, untuk cara gopoh melaksanakan GST dengan menyebabkan melebarnya jurang pendapatan golongan maha kaya dengan miskin. Dan soal income equality ini adalah soal yang harus diberikan penekanan dan tidak mungkin dapat ditangani dengan pendekatan dan kerangka ekonomi yang dikemukakan oleh Barisan Nasional. Dalam isu GST, saya bicarakan soal kesenjangan, dan ini terpapar dalam laporan mutakhir di Amerika Syarikat. Bukan lagi Occupy Wall Street, bukan lagi pandangan sekelompok, tetapi merupakan pandangan mainstream ekonomis yang melahirkan kebimbangan ini yang belum diberi perhatian oleh pimpinan kerajaan Barisan Nasional. Emmanuel Saez dari University California Berkeley mengemukakan laporan bulan lalu yang menggemparkan. Striking it richer, the evolution of top incomes in the United States, September 2013. Pengusi dengan izin. The top 1% incomes of the population grew by 31.4%, while bottom 99% incomes grew only by 0.4% from 2009 to 2012. Hence, the top 1% captured 95% of the income gains in the first 3 years of the economic recovery. Hence, close to recovering, while the top 99% have hardly started to recover. Apakah bukti yang dapat kita pelajari daripada laporan sedemikian? Sistem yang sama kita amalkan di Malaysia. Dan sistem yang sama akan menyebabkan jurang pendapatan akan tambah melebar. Kesenjangan di antara golongan maha kaya dan miskin akan bertambah. Kita akan sentuh umpamanya skim subsidi gula, minyak, kontrak Petronas, dan puluhan skim lain dan kontrak yang akan memperkukuh hujah bahawa dalam sistem ekonomi kapitalis yang diamalkan di Malaysia, golongan maha kaya tak sampai 1% akan membolok kekayaan ratusan bilion ringgit, dan yang miskin 99% akan kekal di tahap yang berpendapatan sederhana atau rendah. Sebab itu belanjawan Pakatan Rakyat yang dikemukakan menggariskan cadangan pengurangan defisit, tetapi sekaligus menangani masalah ketirisan, rasuah, pembaziran yang membarah pada perbelanjaan pengurusan menurut laporan Ketua Audit Negara. Apakah kebijaksanaan kita meneliti laporan Ketua Audit Negara sekaligus dengan belanjawan atau bajet? Bajet memberikan unjuran, kenyataan perbekalan. Laporan Ketua Audit Negara membuat audit tentang apa yang diumumkan oleh Menteri Kewangan untuk semua kementerian dan jabatan dengan pengauditan teliti, memberi ruang kepada jabatan memberikan maklum balas. Dan itu yang kita dapati dalam laporan Ketua Audit Negara. Saya tidak berbeza pendapat banyak dengan Menteri Kewangan dalam soal unjuran ekonomi global, kerana merujuk kepada OECD, IMF, Bank Dunia pada kadar 3 hingga 4%. Tetapi jangan kita ambil sikap selesa, kerana complacency itu yang menyebabkan selalunya ekonomi mula menjadi rapuh.
Ini yang pernah dikupas oleh Galbraith, the culture of contentment, yang kita harus waspada. Ini lebih lagi kerana ketidaktentuan had ceiling hutang kerajaan dan penarikan semula quantitative easing di Amerika Syarikat. Ekonomi Eropah yang masih lembap dan pertumbuhan ekonomi negara China yang buat pertama kalinya menunjukkan keadaan yang kurang memberansangkan. Kita juga menyaksikan satu siri pasang surut modal dalam pasaran aset global dan kemasukan wang mudah yang dilihat menjual aset-aset yang lebih berisiko, terutama dalam pasaran negara membangun. Dan ini lebih cenderung mengalihkan pelaburan mereka ke dalam aset pasaran maju yang dilihat lebih baik dan selamat. Dan hal-hal ini yang saya katakan harus meningkatkan kewaspadaan kita tentang senario ekonomi tempatan. Dan sebab itu kalau kita lihat angka ekonomi Malaysia suku kedua 2014, meskipun menunjukkan beberapa data yang memberansangkan, tidak harus menyebabkan kita selesa, walaupun Pakatan Rakyat sendiri menjangka ekonomi Malaysia berkembang sekitar 5.2% bagi 2014. Yang kita akan tentuh dalam perbahasan ini, pengurusi, ialah mengenakan cukai GST, menaikkan harga gula dan harga minyak, dan yang kurang ditegaskan dan diterangkan ialah pengurangan subsidi berterusan yang begitu banyak. Dalam bajet Menteri Kewangan, insentif golongan mahakaya bertambah, kemudahan kepada golongan mahakaya ditambah, tidak disebut subsidi. Untuk orang kaya disebut insentif. Tetapi untuk orang miskin, subsidi dikurangkan dengan mendadak dengan jumlah yang paling besar yang akan saya sebut dalam angka sebentar lagi. Tetapi satu lagi kebimbangan ialah tentang pengurangan berterusan kepada lebihan akaun semasa Malaysia yang mengecil kepada 2.5 bilion ringgit pada suku kedua 2013 berbanding purata sukuan sebanyak 23.93 bilion ringgit di antara 2000 sehingga 2012, dan ini memberikan petanda awal, kalau kita kan rada early warning system dalam kerangka pemikiran ekonomi semasa, disebut bahaya defisit berkembar atau twin deficit dalam masa yang singkat. Tentang pengurangan perbelanjaan pengurusan. Perbelanjaan pengurusan bertambah. Dan sepatutnya dalam kerangka belanjawan yang mau dipotong itu pengurusan yang ditambah pembangunan. Tetapi pengurangan perbelanjaan pengurusan itu tidak berlaku kerana pada tahun 2010 151.6 bilion, 2011 182.6 bilion, 2012 205.5 bilion ringgit, dan untuk 2013 216.2 bilion. Maknanya kadar purata pertambahan untuk setiap tahun adalah 22 bilion ringgit atau 13%. Ada yang menanyakan apa cara? Kalau pendekatan Pakatan Rakyat, Jabatan Perdana Menteri yang melonjak perbelanjaan begitu tinggi dengan beberapa institusi dan badan baru yang ditubuhkan, boleh dipotong sekaligus 4 bilion ringgit. Itu yang kita usulkan dulu, yang tidak diberikan perhatian sama sekali oleh kerajaan BN. Perbelanjaan pembangunan menurun secara konsisten setiap tahun mulai 2010. 51.3 bilion 2010, 45.3 bilion 2011,
44.3 bilion 2012, 45.1 bilion untuk anggaran 2013. Kadar purata pengurangan setiap tahun adalah 2 bilion ringgit atau 5%. Dan kita bangkitkan isu tentang perbekalan tambahan yang menyebabkan Timbalan Menteri menjerit sakan tanpa memberikan suatu kenyataan yang honest, iaitu perbekalan tambahan berlaku pada tahun 90-an dalam keadaan surplus. Ada beza dalam economic terminology yang patut dia belajar, iaitu perbekalan tambahan itu menjadi satu kewajaran kalau pendapatan lebihan itu tercatat, maka belanja untuk pembangunan atau pendidikan atau kesihatan itu dibolehkan. Dalam keadaan defisit yang membengkak kemudian menambah perbekalan tambahan, ini yang menjadi isunya yang tidak disentuh dalam jawapan lalu. Kajian perbezaan di antara anggaran jumlah perbelanjaan tahunan dengan jumlah perbelanjaan sebenar tahunan mendapati bahawa ada kekurangan, underestimation jumlah perbelanjaan tahunan pada kadar purata 7% setahun. Satu perkara lain pengusi ialah peningkatan jumlah perbelanjaan 9%. Kadar pertumbuhan ekonomi 4 sehingga 5%. Dalam keadaan begini berterusan, tentunya istilahnya untenable. Tidak ada keupayaan untuk mempertahankan kemampanan ekonomi bila belanja lebih dari pendapatan ataupun pertumbuhan perbelanjaan, peratus pertumbuhan perbelanjaan jauh lebih daripada peratus pertumbuhan ekonomi. Perkara lain ialah tentang jumlah perbelanjaan pembangunan. Dalam rekod negara kita selalunya di antara 30-35%. Tapi sejak Menteri Kewangan sekarang mengambil alih, jumlah perbelanjaan pembangunan jatuh merudum ke kadar 20%. Maka dengan ini kesannya kepada pembangunan desa, luar bandar, Sabah dan Sarawak tentu akan terasa. Saya akan buktikan dalam kenyataan yang berikut. Satu hal lain ialah unjuran. Mengapa kita pertikai unjuran defisit tahun ini? Kerana tiap tahun perbelanjaan pengurusan itu bertambah purata 10%. Maknanya, apa yang disebut sekarang ini, percayalah, sebelum akhir tahun depan, sebelum kita buat unjuran kenyataan yang berlaku dalam perbelanjaan, ada penambahan belanja 10%. Ya. Perbelanjaan pengurusan 2014 akan bertambah sekurang-kurangnya 10%, iaitu 22 bilion ringgit, menjadikan perbelanjaan pengurusan berjumlah sekitar 240 bilion. Maknanya defisit bagi tahun 2014 akan meningkat pada 59 bilion ringgit, iaitu unjuran 35% itu tidak realistik. Saya jangan kepikir bahawa menteri sengaja tidak menyebut angka sebenar untuk menunjukkan bahawa defisit kita boleh dikurang kepada 3.5%. Sebenarnya pengusi ialah sejak tahun 2010 penambahan itu berlaku terus-menerus seperti mana saya bacakan sebelumnya, iaitu purata 10-11% penambahan perbelanjaan tiap tahun dalam perbekalan tambahan. Maknanya kalau kita ambil realistic fokus, maknanya defisit itu akan lebih tinggi. Pak Tangpau, yang baru bangun. Terima kasih Tuan Speaker. Saya nak minta pandangan Pematang Pau. Adakah
unjuran sebegini bermaksud bahawa kerajaan terpaksa table supplemental bill pada tahun depan. Adakah mungkin kemungkinan ini berlaku? Terima kasih. Terima kasih. Saya jelaskan bahawa unjuran itu harus realistik, ya. Tapi kalau kita tahu akan ada penambahan dan pada setiap tahun purata 10% yang berlaku, maknanya angka unjuran tidak tepat. Saya dapat pastikan bahawa sekurang-kurangnya 10% tambahan akan berlaku. Maknanya defisit akan jauh lebih tinggi daripada 3.5% yang diunjurkan. Ini berdasarkan pengalaman yang lalu. Walaupun saya katakan perbekalan tambahan dalam keadaan wang mencukupi, itu ada kemunasabahannya, tetapi tidak dalam keadaan sekarang. Satu perkara yang lain ialah saya katakan permasalahan twin deficit, perdagangan lebihan trade surplus untuk 2014 dianggar pada 57.3 bilion ringgit. Ingat, 2014 57.3, 2013 64.3, 2012 94.8, 2011 124.2. Maknanya dia menjunam cepat sekali. Anggaran 2014 58.4 bilion itu menyamai zaman krisis 1998. Ini angka tidak boleh diperhatikan, ya, kerana menjunam begitu cepat dan ini sudah masuk ke angka trade surplus ini masuk kepada angka crisis year end of 98 dengan izin. Satu perkara yang tidak ditekankan dalam belanjawan tetapi dalam buku nyata keuangan dan laporan ekonomi, apa dia? Yaitu subsidi dihapuskan, ya. Subsidi gula memang disebut 551 juta, 551.25 juta di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Pengurangan yang tidak disebut, yang patut saya tekankan, yaitu dalam laporan ekonomi pengusi, dan ini kena akan menyentuh juga Sabah Sarawak, yaitu skim penstabilan harga minyak masak di bawah Kementerian Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi dikurangkan 500.535 juta ringgit. Maknanya minyak masak akan melonjak naik, tapi tidak disentuh dalam ucapan bajet. Tapi memang sudah diputuskan oleh kerajaan seperti mana disebut dalam laporan keuangan. Penghapusan subsidi gula, lonjakan harga 34 sen sekilo kita terkesan akibat industri gula. Saya nak tekankan tentang industri gula ini kerana sekarang ini dimonopoli oleh Malaysian Sugar Manufacturing dan Central Sugar dimiliki oleh Tradewinds Tan Sri Syed Mokhtar. Kita sentuh banyak perkara tentang Tan Sri Syed Mokhtar memang tak boleh disentuh oleh pimpinan Kerajaan Barisan Nasional. Tapi saya nak gunakan kesempatan ini untuk menjelaskan berapa pendapatan kasa industri gula ini? 4 bilion ringgit setahun. Keuntungan sebelum cukai, sebelum pengambil alih oleh Tradewinds ini, dalam rekod syarikat yang masa itu dikuasai oleh Robert Koch, sekitar 9% saja setahun. Keuntungan bersih yang Mahkamah Menteri 9% setahun. Baik. Setelah diambil alih oleh Tradewinds dan syarikat baru, keuntungannya melonjak 15% setahun. Dan dijangka dengan penghapusan subsidi, keuntungan sebelum cukai syarikat dalam sektor ini dijangka melonjak sampai sehingga 20 ke 25%, maknanya untung hampir 1 bilion ringgit. Untung syarikat gula akan mencecah 1 bilion ringgit, rakyat miskin patut bayar tambahan. Ini dia kebijaksanaan yang saya sebutkan tadi, bahawa dasar ekonomi yang memperkayakan
kalangan yang memonopoli, golongan maha kaya, dan memiskinkan rakyat terbanyak. Mengapa korporat mendapat keuntungan yang berlipat ganda? Kita tidak mempertikai hak peniaga, pengusaha mendapat dan mencatat keuntungan. Mengapa tidak ada usaha untuk liberalisasi import gula dan perdagangan gula? Mengapa diberikan hak monopoli dan menyebabkan peningkatan harga? Dengan izin, remove monopoly to allow free market mechanism to operate. Dengan cara sedemikian, kita dapat jamin keadaan yang lebih lumayan bagi rakyat. Matampau. Pengalaman Matampau menjadi Menteri Kewangan selama 8 tahun. Apakah yang menjadi halangan besar untuk membuka market seluas-luasnya untuk barangan-barangan seperti ini, gula atau beras, agar dengan ada fair competition ini, harga akan menjadi lebih murah dan rakyat boleh membuat pilihan? Apakah yang menjadi penghalang untuk kerajaan akhirnya memberikan monopoli kepada syarikat-syarikat ini? Walaupun dia ada dua perkara yang Muhammad Sungai Petani. Pertama ialah tekad politik penguasa politik untuk tidak tunduk kepada golongan maha kaya. Bagi bantuan sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya kita serah balik pada dia. Muhammad Kulim Bandar Baru. Ini yang jadi masalah, atau Kepala Batas, sorry. Bila sebelum pilihan raya dia derma banyak, selepas pilihan raya harga minyak naik, harga gula naik. Jadi itu satu perkara, iaitu tekad pimpinan politik harus tegas membela nasib rakyat, bukan membela nasib penguasa ataupun pedagang. Ini yang berlaku sekarang. Keduanya, dengan pengedaran massa, monopoli itu harus dikurangkan. Monopoli ini di bawah Kementerian Perdagangan, ya, sama ada dalam negeri atau perdagangan antarabangsa. Tapi wajar kerajaan dari masa ke semasa memberikan kelonggaran ini supaya ada fair competition dan dengan sedemikian lebih efisien dan harga dapat dikurangkan. Baik. Terima kasih. Saya nak minta penjelasan dari Yang Berhormat Permatang Pau. Kerajaan kata ada satu alasan ialah subsidi gula tarik balik sebab penyakit kencing manis. Tetapi sebagai doktor perubatan itu satu alasan saja, bukan lain sebab ialah lifestyle, kurang berat badan dan sebagainya. Saya tidak pandang serius hujah itu yang dibawa oleh Menteri Keuangan ini kerana tidak bersandarkan fakta. Ini pandangan remeh, meremehkan hujah besar bagi rakyat, ya. Kalau betul sebab gula turun subsidi beras kerana karbohidrat itu juga menyebabkan penyakit diabetes, tak tahu ke basic facts? Malu semua. Seremban bangunnya. Ya, Seremban. okey, lalas je. Terima kasih Pematang Pau. Yang Maha Berhormat Perdana Menteri, Menteri Kewangan meminta rakyat supaya tidak boros, supaya berjimat cermat. Itu sebabnya kita kena kurangkan penggunaan gula, kurangkan menggunakan kereta dan sebagainya. Tetapi Yang Berhormat Pematang Pau, saya menerima satu jawapan daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Arau. Soalan kepada soalan saya, meminta untuk diberikan butir-butir terperinci bil-bil elektrik dan air dan kos penyelenggaraan kediaman rasmi Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri secara bulanan untuk tahun 2012. Jawapan yang saya terima baru-baru ini ialah untuk kompleks Seri Perdana, iaitu kediaman rasmi Perdana Menteri, sebanyak 2,237,788 ringgit telah dibelanjakan untuk tujuan pembayaran bil elektrik dan sebanyak
RM311,174 dibelanjakan untuk pembayaran bil air. Saya buat calculation mudah. Setiap hari bil elektrik untuk kediaman rasmi Perdana Menteri RM6,130. Untuk kediaman rasmi Timbalan Perdana Menteri pula setiap hari RM2,371. Untuk tahun 2012 kediaman rasmi Timbalan Perdana Menteri Seri Satria RM865,458 untuk bil elektrik dan RM99,000 untuk bil air. Saya nak tanya Pematang Power, sebab Yang Berhormat Pematang Power pernah duduk di kediaman rasmi Timbalan Perdana Menteri. Pada ketika itu, adakah Yang Berhormat membelanjakan RM2,000 bil elektrik setiap hari? Adakah ini menunjukkan satu peningkatan pemborosan yang keterlaluan yang berhormat Pematang Power? Dan saya amat duka cita Yang Berhormat Pematang Power apabila Yang Berhormat Pematang Power selaku Ketua Pembangkang nak balas belanjawan ini. Tak ada seorang menteri kecuali Al-Rao dekat sini. Menteri Kewangan tak ada, Menteri Kewangan kedua pun tak ada, Timbalan Menteri Kewangan pun tak ada. Betul. Tapi belum menteri lah. Ini timbalan saja, belum menteri. Kita nak menteri dengar, bukan timbalan menteri. Yang Berhormat, dia bukan cakap soal bodoh. Saya Menteri Kewangan 8 tahun. Setiap kali Yang Berhormat masa itu Ipoh. Ya. Dan masa itu bukan Gang Patah. Masa itu Kota Melaka ada masalah, memang garang betul dia. Saya dengar. Kerana saya anggap adil. Dia dengar ucapan belanjawan saya hari Jumaat. Jadi hari Isnin saya dengar, walaupun telinga sakit juga kan sikit-sikit. Tapi ini dia praktis demokrasi yang berlaku, yang harus berlaku. Ya. Ini keengganan hadir ini menunjukkan hanya keangkuhan kuasa, arrogance of power. Ya. No dialogue. Ya. Ini nak bicara seolah-olah dalam parlimen ini ialah bicara kepada the deaf yang tak mau dengar sama sekali. Macam soalan Seremban. Dah harga gula naik, harga minyak naik, kadar elektrik naik untuk rakyat. Maka Menteri Kewangan, Perdana Menteri tunjuklah contoh yang baik. Padamlah setengah lampu. Daripada 2 juta jadi 1 juta pun tak apa lagi lah. Adalah sikap nak jimatkan sikit. Ni dah sampai 2 juta punya lampu. Ialah kompleks lah Yang Berhormat Arau, faham. Kompleks luas, tapi tak payahlah cerah ke semuanya malam tu. Tidurlah setengah. Baik. Tapi bila syarah Arab sebut Omar Abdul Aziz. Bila amal pakai Muawiyah ke siapa saya tak tahulah. Baik. Yang tidak disentuh oleh Menteri Kewangan, yang saya tak faham mengapa, ialah tidak menyebut bahawa subsidi minyak mentah itu dikurangkan 505 juta. Saya tidak faham mengapa. Syarikat minyak Felda, Sam Dabi, IOI, keuntungan itu berbilion ringgit. Tak bolehkah ada satu cara, mekanisme, kaedah untuk menyalurkan sebahagian kecil keuntungan, menjamin supaya harga itu lebih terkawal? Ya. Ini berlaku di Indonesia. Saya contoh sebut Indonesia, Singapura ni memang marahlah juga. Indonesia memberikan subsidi minyak kelapa sawit CPO 2 liter kepada setiap isi rumah, dan juga subsidi untuk biofuel. Ini untuk 260 juta penduduk. Tapi di Malaysia, korporat besar untung berbilion-bilion ringgit. Subsidi minyak kelapa, minyak makan akan dikurangkan. Maknanya selepas ini naik lagi lah harga minyak. Sebab itu dalam belanjawan Pakatan Rakyat ada usul yang dikemukakan, di antara lain untuk menunjukkan sikap yang lebih bertanggungjawab. Jadi termasuklah pemadaman beberapa lampu elektrik di kediaman rasmi, ya, iaitu dengan mengurangkan
perbelanjaan pengurusan sebanyak 10% di setiap kementerian agensi kerajaan, ya, supaya kerana sekarang pendekatan sekarang ialah beban rakyat dulu. Yang tiris, yang bocor, yang boros kita biarkan. Yang perlu naik harga dan GST. Ya. Apa salahnya kalau kita tangguh kenaikan gaji pegawai tinggi dan allowance pegawai atasan kerajaan dan menteri kabinet sebagai contoh yang baik. Kontrak procurement peralatan, buat tender yang telus supaya dapat kurangkan belanja. Projek-projek yang patut dikaji semula bagi moratorium, termasuk PLKN, kerana belanja 800 juta ringgit setahun. Projek-projek yang mempunyai kandungan import yang tinggi dan kesan pengganda yang rendah ditangguhkan. Ini mengambil kira teguran ketua audit negara bagi mengurangkan ketirisan dalam perbelanjaan negara. Contohnya, 1.1 bilion ringgit boleh dijimatkan dalam pengurusan projek mansuh oleh Jabatan Kerja Raya. 1.6 bilion ringgit dalam projek penyediaan sistem kawalan keselamatan di sekolah, institusi pendidikan dan hari belia. Bayangkan, ini bukan soal K-pop 1.6 juta. K-pop 1.6 juta. Tapi hari belia, sambutan hari belia, belanjanya mengikut teguran ketua audit negara 67.6 juta ringgit. Untuk pesta hari belia 67.6 bilion ringgit, rujuk laporan ketua audit negara. Abang negara ini apa? Dapat ketul mas, melimpah ranah. Kalau dalam keadaan rakyat selesa tak apa. Ini perbelanjaan pestaan 67 juta dalam keadaan rakyat dikenakan kenaikan harga gula, harga minyak dan juga cukai GST yang dicadangkan. Nak bagi amat Langkawi. Yang hormat Pematang Pau, terima kasih kerana bagi ruang kepada saya bertanya. Saya tadi nak bangkit tanya tapi saya bimbang kerana saya ni orang baru dalam dewan ni, takut salah. Namun begitu saya nak patah balik kepada gula tadi, pasal yang Pematang Pau ada sebut tentang gula sekejap tadi. Kalau mengikut kata Pematang Pau tadi, trade win untung 15% dengan harga gula di pasaran lebih kurang RM2.80 dan subsidi diberi 34 sen. Tetapi apabila kerajaan menarik balik subsidi 34 sen, Pematang Pau mengatakan bahawa trade win akan menambah keuntungannya kepada 20 hingga 25%. Tapi saya kurang faham bagaimana pengiraan ini berlaku kerana subsidi sebelum ini pun telah diberikan oleh kerajaan. Apabila tarik, perbezaan tu dapat duit daripada 20% tu daripada mana? Terima kasih. Itu kena ada, saya ingat BN kena bagi kursus untuk ahli parlimen. Subsidi itu bukan kepada, subsidi ini ditarik daripada rakyat. Syarikat tu untung macam tu juga. Itu pertama. Keduanya, unjuran keuntungan syarikat yang saya sebutkan tadi, average purata semasa dulu itu 9%. Bila perjanjian lama itu lupus, perjanjian baru ini ikut rekod syarikat Tan Sri Syed Mokhtar termasuk unjuran keuntungan itu 15%. Jadi dia tidak terikat hanya dengan isu subsidi, tapi tentang monopoli yang digunakan oleh syarikat. Maka sepatutnya ahli parlimen, kedua-dua belah pihak itu menekankan, sementara syarikat boleh mencatat keuntungan, jangan keuntungan berlipat ganda dalam keadaan rakyat diminta bayar kadar yang tinggi. Ini sama seperti IPP. Dan IPP seperti mana saya sebut di sini dulu, saya ada makluman kerana masa itu saya masih Menteri Kewangan. Dan bagaimana unit perancang ekonomi diminta tetapkan harga yang tidak dipersetujui oleh Tan Sri Ani Arup mewakili Lembaga Elektrik Negara dan juga perbendaraan.
Kerana kata dia, pulangan itu akan dipindahkan kepada pengguna. Dan ini hal-hal yang patut dikaji semula oleh kita. Yang Muhammad, yang saya tanya tu tadi, yang Muhammad kata daripada 15% naik akan apabila tarik subsidi akan naik kepada 20 hingga 25%. Yang tu yang saya tanya. Terima kasih. Ya, unjuran keuntungan syarikat setelah tamat, ini detail lah sikit, tamat perjanjian lama dengan antara syarikat lama. Jadi monopoli ini, ya, dia tidak ada kaitan langsung dengan soal subsidi, ya. Jadi dengan perjanjian di antara kerajaan dengan syarikat. Jadi unjuran keuntungan syarikat itu tinggi. Ya. Baik. Soal Defence Accounts Committee, kita juga cadangkan supaya ada Defence Accounts Committee kedua-dua pihak supaya boleh menjimatkan pembelian senjata ini. Dalam laporan Ketua Audit Negara disebut pembelian Beechcraft, ya. Kemudian rugi 160 juta. Sebab dah beli, itu bawah Kementerian Dalam Negeri dan sekarang Menteri Pertahanan, ya. Dah beli, kemudian tersilap bagi latihan. Latih pegawai pilot ini kapal terbang lain. Bayangkan Malaysia. Nah, ini yang sebab wajar Perdana Menteri menyebut contoh Burkina Faso dengan Zimbabwe ini. Ya. Beli kapal terbang lain, latih kapal terbang lain. Jadi bila kapal terbang itu sampai, dia buat pameran buat sementara waktu. Ini bukan teguran saya, ini teguran laporan Ketua Audit Negara. Baik. Jadi kita menganggarkan penjimatan 35 bilion ringgit sekiranya ada Defence Accounts Committee dan sistem tender dan perolehan yang lebih teratur. Baik. Menurut laporan ekonomi yang dibentangkan minggu lalu, 2013-2014, muka surat 36, jumlah penerima BRIM pendapatan kurang RM3,000 adalah 4.8 juta isi rumah yang layak. Tetapi angka Jabatan Perangkaan Negara untuk kategori ini adalah 2.65 juta isi rumah. Jadi saya minta ke Menteri Kewangan bagi penjelasan bagaimana Jabatan Perangkaan mengatakan yang layak ada 2.65 juta tapi yang memperolehinya 4.8 juta, dan saya perlu penjelasan. Apakah ini juga pergandaan macam kehadiran pengundi-pengundi hantu termasuk Bangladesh yang disebut oleh Perdana Menteri? Ya, itu saya dah jawab. Saya ingat Yang Muhammad Arau tidak telu sebab dia patut beri maklumat kepada Yang Muhammad Pekan bahawa ada kenyataan Tan Sri Aziz SPR 62,000 dan juga ada kenyataan yang saya keluarkan dalam pengundi dalam kategori tentera dan polis, ya, nationality Bangladesh, India, Indonesia, Filipina. Itu rekod SPR, ya, bukan kita reka. Yang Muhammad Arau patut jalankan tanggungjawab dan maklum kepada Pekan supaya Pekan tidak melakukan kesilapan mencabar dalam keadaan jawapan sudah diberikan. Rekod SPR, pengundi kategori polis tentera, undi awal, nationality Bangladesh, Filipina, Indonesia, India. Yang Muhammad Arau, saya nak tanya, Bangladesh mana masuk tentera Malaysia ni? Okey. Jawab kemudian. Baik. Kemudian dan saya boleh supply rekod tu. Yang Muhammad ni saya akan sampaikan rekod kenyataan daripada SPR. 7.29 bilion ringgit subsidi dikurangkan. Ingat, ini penting untuk rakyat Malaysia tahu. Untuk 2014 subsidi dikurangkan 7.29 bilion ringgit, iaitu 39.4 bilion berbanding 2013 46.698 bilion. Untuk 2013 BRIM 2.9 bilion. 2014 penambahan bayaran BRIM ditambah 1.9 bilion. Pemotongan subsidi 7.29 bilion. Jadi yang bayar BRIM tu jauh lebih kurang. Tarik subsidi pada rakyat, bagi BRIM.
Itu sebenarnya hujah yang patut kita ketahui. Termasuklah tadi katakan gula, minyak makan. Kesimpulannya, perbezaan sebanyak 5.6 bilion ringgit yang dikutip oleh kerajaan masih akan dibiayai oleh penerima-penerima BRIM kerana pengurangan subsidi walaupun BRIM ditambah. Perlu dimaklumkan juga di Dewan Yang Mulia ini bahawa kerajaan masih belum menunaikan janji berkaitan dengan BRIM dalam PRU baru-baru ini. Apa dia janji? BRIM akan naik dari 500 ke 1,200. Sekarang 650. Bantuan BRIM kepada warga bujang patut naik dari 250 pada 600. Sekarang 300. Janji ditepati. Isu lain yang saya ingin sentuh ialah pengurangan perbelanjaan pembangunan. Pengurusi harus teliti kerana ini menyebabkan kawasan yang membuat pengurusi sendiri. Tak disebut dalam ucapan, tapi dalam laporan ekonomi bila kita teliti, kita peroleh. Pembangunan kesihatan luar bandar dipotong 130 juta. Bayangkan, dalam keadaan masyarakat penan, infant mortality rate one of the highest in Asia. Kadar kematian bayi di antara paling tinggi di Asia, dan kita potong peruntukan pembangunan perkhidmatan kesihatan luar bandar 130 juta ringgit. Dipotong Institut Kemahiran MARA 50 juta ringgit. Hidup Melayu. Institut Kemahiran MARA yang memberikan ruang latihan kepada anak-anak kampung yang miskin dipotong 50 juta, itu diganti untuk Hari Belia, saya fikir. Pesta Hari Belia. Satu perkara lain, target kita ialah bekalan elektrik dan air luar bandar ini ditambah. Apa rasional negara maju atau mau meningkat maju tetapi bekalan elektrik dan air tidak disampaikan? Untuk tahun depan dipotong bekalan elektrik luar bandar 47 juta ringgit. 47 juta potongan elektrik luar bandar. Bekalan air luar bandar potong 136 juta ringgit. Kemudian diumum projek tambahan, maka ada yang berhormat dari Sabah bertepuk tangan. Dia tak tahu yang dipotong banyak. Dia tak tahu yang dipotong lebih daripada yang diberikan. Bila kita sebut peruntukan tambahan yang berhormat, maknanya tambahan dari dulu. Ini disebut projek baru, tak disebut bekalan elektrik luar bandar potong 47 juta, bekalan air luar bandar potongan 136 juta, dan yang amat menyedihkan ialah Jabatan Kemajuan Orang Asli potongan 24 juta ringgit. Peruntukan pembangunan jalan-jalan dan jambatan Kementerian Kerja Raya di Sabah dan Sarawak dipotong 158 juta ringgit. Ini berbeza dengan belanjawan Pakatan Rakyat yang memberikan jaminan penambahan elektrik dan air patut disegerakan dalam tempoh setahun kita selesaikan kerana tidak adil bagi rakyat, seperti mana yang dilakukan tahniah kepada Pulau Pinang dan Selangor. Jumlah peruntukan perbelanjaan untuk pengurusan JPM naik lagi 1.5 bilion ringgit untuk tahun 2014 berbanding 2013. Yang lain menyentuh tentang duplikasi pertindihan, projek-projek pertindihan institusi yang ditambah. Ada kecenderungan kementerian sekarang, ya, ada tiap tahun mesti buat institusi baru. Dulu dalam laporan Ketua Audit Negara di bawah Tan Sri Ahmad Nordin, Allah yarham, dia tegur tendensi di Malaysia, sebut ikan ada agensi, ladang agensi, mara agensi. Jadi beribu agensi. Dan agensi ini tak terkawal kebanyakannya. Kos pengurusan terlalu tinggi. Sekarang di bawah kerajaan BN, Menteri Keuangan mengumumkan tiap tahun agensi baru yang bertindih dengan yang sedia ada. Umpamanya,
Malaysian Green Foundation geran pelancaran 15 juta. Tapi kita dah ada Green Technology Corporation Malaysia. Mengapa sudah ada Green Technology Corporation Malaysia, ada lagi Green Foundation 15 juta ringgit dibagi. Kemudian skim permulaan entrepreneur Melayu Bumiputra, superb. Bunyi bukan main, ya, superb. Geran 30 juta ringgit. Padahal dah ada teraju dengan geran mudah 412 juta ringgit. Pasal tak boleh digarap, digabungkan. Bila kita tambah buat institusi baru, pejabat baru, kereta, pegawai, lembaga, kalau nak bagi kerja dan allowance kepada penyokong-penyokong BN, janganlah ambil duit rakyat. Itu isu dia. Penubuhan Pusat Inovasi dan Kreatif Global Malaysia, MAGIC. Okey. Ya. Bagi 50 juta, MAGIC 50 juta ringgit. Padahal sudah ada. Dengar ya, Penubuhan Pusat Inovasi dan Kreatif Global, MAGIC 50 juta. Ada dah. Apa nama? Agensi Inovasi Malaysia, Yayasan Inovasi Malaysia. Dah ada. Ni apa dia ni? Ya. Pembaziran terus-terus begitu. Kemudian New Entrepreneurs Foundation, MyNEF. New Entrepreneurs Foundation. Padahal sudah ada SME Corporation. Objektif sama. Kalau ada sedikit perbezaan, boleh digarap menjadi satu. Lebih efisien dan lebih berjimat. Satu MDB. MDB ni memang kita bangkitkan dengan begitu keras, tapi tidak pernah diberikan jawapan yang teliti. Ya. Kita mengusulkan harus digabungkan bersama Khazanah Nasional Malaysia. Semua laporan Financial Times membuat teguran yang paling kasar terhadap 1MDB. Wall Street Journal dan beberapa Bloomberg baru-baru ini. Kerana apa? Kerana tidak telus, penuh kerahsiaan, diselubungi pelbagai kontroversi, terutama dalam isu siapakah yang mendapat habuan keuntungan terbesar dalam penerbitan bond USD $3 billion melalui Goldman Sachs yang bertaraf sovereign. Isu dia ada sovereign guarantee beri kepada Goldman Sachs, dan ada anggapan bahawa Goldman Sachs diberikan bayaran yang paling tinggi dalam sejarah mana-mana penerbitan bond sebelum ini. Jadi ini tidak dijawab. Jawapan menteri dia kata ini rahsia untuk menyelamatkan kepentingan kerajaan. Tapi dia lupa bahawa ini bukan satu MDB, tapi ada sovereign guarantee. Dia tak boleh dapat begitu. Selalunya dalam mana-mana penyelesaian atau penerbitan bond, kita perlu $1 billion untuk projek A. Ini tak payah bagi tahu projek. Tak ada projek. Kutip buang. Tapi ini sebelum pilihan raya. Sejurus sebelum pilihan raya. Jadi banyak persoalan kita boleh tanya. Baik. Saya akan sentuh soal GST. GST kita tidak pernah pertikai. Dari segi sistem percukaian yang lebih telus, tidak kita pertikai. Dan inilah yang diambil oleh Timbalan Perdana Menteri, mengatakan Pakatan Rakyat sokong GST. Ini pun satu penipuan, pembohongan. Kita kata sistem itu boleh dipertahankan, tapi syaratnya ada. Pertama, ya, harus telus. Kedua, hentikan rasuah ketirisan dulu. Ketirisan berdasarkan unjuran kita dari laporan Ketua Audit Negara, itu mungkin menyangkut sehingga 25 bilion ringgit. Kalau ini berlaku, ya, maka apa munsabah dan rasional untuk kita perkenalkan GST? Kita harus hentikan rasuah boros tiris dulu. Itu. Keduanya, dalam melaksanakan GST, taraf hidup itu harus lebih tinggi. Dia tidak membebankan. Prinsip GST yang cuba dikelirukan ialah bahawa ia menyebabkan melebarnya jumlah orang yang membayar cukai. CSST itu hanya kelompok yang berniaga. GST itu semua bayar.
Yang paling miskin pun dikenakan 6%. Itu maksud dia. Baik. Ini yang disebutkan cukai regresif. Saya ambil contoh yang pertama. Yang disebut oleh menteri tadi, ini orang kampung, dia kata kempen Sungai Limau saja. Ini pun satu sikap yang kurang tepat. Baik, tak setuju semua makna seolah yang orang bodoh. Saya nak sebut. Yang bodoh ni termasuk United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, yang perlu dibaca oleh menteri. Laporannya kata apa? Trade and Development Report 2012, Policies for Inclusive and Balanced Growth. Dia sebut GST itu regresif bagi negara berkembang, bagi negara membangun, bukan as a system. Ya. Kata dia dengan izin, the lower share of the income tax yield and the higher share of VAT, GST, in total tax revenues indicate that the tax system overall is more regressive in developing and transition economies than in developed countries. Negara yang maju boleh cukai kerana pendapatan mereka 5-6 ribu ringgit sebulan minimum. Negara berkembang ini akan menyebabkan regresif, akan menyebabkan mereka menanggung cukai yang lebih, dan ini disebut akan menyebabkan lebarnya jurang pendapatan golongan maha kaya dan miskin. Ini disebutkan kesenjangan akan berlaku dengan pelaksanaan sistem cukai ini seperti mana disebut oleh UNCTAD. CIMB, ini Menteri Kewangan faham sangat, meramalkan, CIMB Research meramalkan bahawa pelaksanaan GST pada mana penyelewengan berleluasa dan penguasaan yang lemah kerana tiadanya akta anti monopoli, persaingan, anti pencatutan akan membolehkan pertambahan inflasi kepada 5% lebih tinggi dari tahap sekarang. Pelaksanaan akan menyebabkan baik. Menurut satu kajian oleh Wee Chong Hui, Fiscal Policy and Inequality in Malaysia, GST akan menyumbang kepada melebarnya jurang pendapatan isi rumah, income inequality, yang merupakan antara masalah utama di Malaysia. Jurang dah besar, pelaksanaan GST akan menyebabkan jurang akan lebih melebar. Pertumbuhan ekonomi boleh terbantut, ekonomi gelap boleh berkembang. Siapa kata? Joseph Stiglitz. Development Oriented Tax Policy mengatakan dengan izin, economists have long recognized that any market taxation encourages non-market production and that this can constitute a significant distortion. Similar issues arising in developing countries, except is not only labor within the household which escapes taxation, but work in the informal sector which typically cannot easily be monitored or monitored at all. Accordingly, a VAT or GST shifts resources away from the formal sector into the informal sector, lowering GDP. Nah, saya sengaja sebut Stiglitz, UNCTAD, itu menunjukkan kerana pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional ini, dia ambil sikap seolah-olah yang menentang ini semuanya bodoh, kampungan belaka. Ya. Biar dia hujah, guna fakta, dan jangan nampak terlalu sombong dan angkuh. Ya. Dia sebut Singapura, Menteri Kewangan sebut Singapura, GST. Singapura laksanakan, betul. Tengok tahap hidup Singapura. Lihat gaji minimal di Singapura, gaji guru, gaji pekerja, gaji buruh di Singapura. Itu satu. Keduanya, kadar pendapatan lebih tinggi dari kadar cukai. Ya. Kemudian, bila dimulakan, Singapura laksanakan dengan 3%. Ya, bacalah bagi habis. Guna nama Singapura. New Zealand sama. Ya, di dalam 4%. Di Singapura 3%. Dan dijamin pula tidak naik 7 tahun berikut. Kita mula 6% tanpa jaminan. Percayalah, kalau jalan 6% tahun pertama, 2016 naik 8%. Ya. Tapi di Singapura dengan kadar
pendapatan begitu tinggi, dia kenakan hanya 3%. Ya? Dan tentulah dalam sistem taxation dia lebih efisien. Ya? Jadi maka Menteri Kewangan bangga dengan Rwanda, Zimbabwe, Cambodia. Ya? Yang asas sistem percukaiannya, tanyalah perbendaraan. Saya percaya rakan-rakan perbendaraan dan bank negara tidak akan pertikaikan kenyataan ini. Bahawa sistem percukaian di Zimbabwe, Cambodia itu pada tahap yang sangat rendah. Ya, maknanya yang bayar cukai, di sistem itu belum in place. Jadi, apa kata komuniti perniagaan di Malaysia? Mereka menganggap dengan mengenakan cukai ini juga akan meningkatkan kos untuk penyediaan sistem dan pematuhan perundangan compliance sebanyak 2 bilion ringgit. Pelaksanaan SST pada 2013, ini lagi satu penting. Kata Menteri, dia tidak akan membebankan. Cukai ini tidak bertambah. Ini saya tak faham logika ekonomi apa. Sebab SST pada 2013 membawa masuk 16.4 bilion ringgit pendapatan. Pelaksanaan GST pada kadar 6% akan berikan tambahan 12 bilion lagi. Melalui GST, dan ini juga diterima oleh CIMB Research. Yang dibayar oleh seluruh rakyat. SST sebahagian 16.4 bilion, tapi ditambah lagi 12 bilion. Maknanya, GST akan memberi lebih kesan negatif kepada golongan penerima BRIM yang berpendapatan kurang RM3,000. Ya. Kerajaan yang melaksanakan GST akan menaikkan kadar GST di masa depan. Tapi kalau dia katakan 6% saja pun, dia masalahnya tidak menangani kebocoran dan ketirisan yang berlaku. Apa dia unjuran pendapatan dari GST? 25 bilion ringgit. Sekarang ini 16.4 bilion. Jadi yang lebih itu daripada mana? Daripada rakyat lah. Maknanya dengan jumlah pendapatan daripada GST itu akan bertambah. Maknanya jumlah cukai bertambah. Mana musabahnya bila kerajaan mengatakan tidak ada tambahan cukai, malah kurang, malah pendapatan kerajaan bertambah. Bezanya ialah bahawa melebarnya jumlah golongan yang membayar cukai daripada jumlah kecil peniaga kepada golongan yang selama ini tidak membayar cukai, golongan rakyat seluruhnya tanpa kecuali, walaupun diberitahu ya beras, belacan, cincaluk, budu, ikan kering, ya. Tapi kalau kita lihat perkiraannya, ya, gula kita tak kena. Gula tak kena GST, tapi dah naik 34 sen. Jadi logik itu dia bukan kira GST, tapi kira cukai. Jadi yang berhormat pengurusi, saya ingin ditekankan bahawa yang perlu sekarang ialah efficient taxation system. Saya setuju. Yang diperlukan ialah memastikan tidak ada orang yang curi wang, bawa dan pindah ke luar negara. Terima kasih, Datuk.